Wanita hari ini. Wanita hari ini kembali bersiaran pada 3 hari bulan Jun bersama saya Sugita dan juga Rina. Dan bagi anda yang merindui kami berharap yang anda dah terubatlah rindu anda sejak kami balik bersiaran sejak 1 hari bulan Jun. Dan kami berharap anda semua sihat-sihat saja, teruskan ceria dan happy-happy selalu. Dan yang pastinya hari ini juga kami nak bawakan satu pengisian topik, kiranya kalau kita nak imbas kembalilah. Kalau bercerita tentang soal raya, Sugi, pastinya ada banyak momen-momen indah. Dan kemeriahan tersebut kadang-kadang membuatkan kita selepas raya ni ada satu situasi buat kita berduka. Kita seronok dah raya. Kita dah rasa macam happy, semua dah rasa perfect walaupun situasinya tahun ini berbeza. Tapi lepas raya tu tiba-tiba hati rasa macam tak best lah. Saya tahu apa yang Rina cuba nak sampaikan. Tapi saya nak tanya Rina lah, lepas raya ni Rina ada duit lagi ke? Alamak, kejap nak kira. Wah, banyak ke duit raya dia? Nak kira pun tak tahu ada ke tidak. Tapi inilah yang persoalannya. Yang mana kalau kita lihat rata-rata dalam kalangan masyarakat kita yang berhari raya, semuanya mahukan keraian sambutan Hari Raya Aidilfitri itu diraikan dengan penuh meriah. Malah bila sebut perkataan meriah itu, pasti segala persiapan yang dilakukan daripada mula, orang kata daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, segenap lapisan ruang rumah itu semuanya terhias indah. Tapi tak, itulah biasanya orang cakap raya kan setahun sekali sahaja. Itulah menjadi orang kata macam menjerat orang lah bila perlu berbelanja lebih-lebih. Apapun kami sempat merangkumkan sedikit laporan buat anda. Jadi jom kita saksikan laporan ini dahulu. Memegang kata-kata raya hanya setahun sekali membuatkan masyarakat ingin menyambutnya dalam keadaan meriah dan serba mewah. Tidak dinafikan ada sebilangan individu yang sanggup mengeluarkan perbelanjaan yang besar melebihi kemampuan kerana keterujaan mereka menyambut hari kemenangan ini. Masih ada dalam kalangan masyarakat yang kurang ilmu dalam merancang perbelanjaan secara teratur, malah ramai yang boros. Faktor tersebut menyebabkan sebahagian individu gagal mempunyai simpanan yang mencukupi sehingga mengakibatkan duit kecemasan dan duit simpanan mereka digunakan bagi melakukan perbelanjaan keperluan selepas raya. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk menguruskan wang secara berkesan bagi menyelesaikan masalah mereka yang sudah menggunakan wang perbelanjaan secara berlebihan ketika menyambut Aidilfitri yang lalu? Inilah sebenarnya situasi yang kita nak beri gambaran kepada penonton wanita hari ini. Seronok beraya. Apatah lagi kalau kemeriahan itu kita lakukan sebaik mungkin persiapannya. Kita pejam mata je sebab kita nak raya. Kita berbelanja dan kita nak pastikan raya itu disambut meriah. Walaupun raya seorang-seorang. Tapi hakikatnya selepas tu baru kita sedar. Alamak, macam mana nak teruskan hidup ni? Ni baru awal bulan. Gaji tak berapa nak ada ni. Boleh ke survive sampai hujung bulan? Rasa macam topik hari ini berat sangat bagi mereka yang mengalami situasi yang mungkin yang Rina terangkan baru sahajalah. Tapi itulah yang akan kami bincangkan hari ini. Lepas raya ada duit lagi ke? Bukan nak kata berbelanja untuk hari raya itu salah. Tapi kadang-kadang kita lupa yang bajet yang kita buat tu kita tak ikut sangat sehingga kan kita overspend orang kata. Kadang-kadang boleh dikatakan semua orang akan terlebih belanja bila hari raya. Terlebih belanja. Okey, apapun kita akan berehat sebentar, kembali selepas ni bersama dengan tetamu kita. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami. Ini hari pertama saya dan Rina bersiaran selepas cuti raya. Jadi dua-dua teruja lah ya. Tak sabar sebenarnya cakap. Okey, baik, kita nak kembali kepada topik kita hari ini. Kita nak bawakan bersama dengan anda tentang lepas raya ada duit ke? Saya percaya bukan sahaja saya rasa tapi ramai mungkin ketika saat ini rasa macam berat sangat kalau anda sebenarnya sebelum raya dah memang membuat perbelanjaan yang sangat besar.
Hari ini mungkin kita dapat berkongsi tips dan juga pengalaman daripada tetamu kita hari ini untuk kita bincangkan berkenaan dengan topik ini. Ya, dan kita bersama dengan duo lagu terbaru mereka Dah Raya. Kita bersama dengan Farah Wahidah dan juga Izzat Lazim. Selamat Hari Raya dan Selamat Hari Raya ke wanita hari ini. Kami rasa lain macam. Ada tetamu setelah Alhamdulillah. lama. Kalau tidak selama ni kita bervideo call saja. Tapi alhamdulillah ada rezeki hari ini dapat bersama-sama dengan tetamu di studio. Tapi minta maaf lah ya, kuih raya dah habis. Tak sempat nak sediakan. Okey, tengah bakar tak siap lagi. Okey, berbalik kepada topik kita. Lepas raya ada duit ke? Kita tak nak cerita lepas raya waktu sekarang ni ada duit ke belum lagi. Itu kita simpan kejap lagi. Tapi nak tahu perbelanjaan raya untuk persiapan raya, Izzat dan juga Farah sendiri okey ke atau lari bajet? Saya untuk tahun ni alhamdulillah saya rasa dalam banyak tahun selama 35 tahun ni ini tahun yang lagi. paling tak banyak berbelanja. Oh, jimatlah ni. Jimat. Okey. Jadi kalau boleh dikatakan yang Farah tidak berbelanja melebihi bajet. Ya, betul. Ya. Okey, baiklah. Untuk Izzat. Okey, Izzat lain sikit. Tahun ni pindah ke rumah baru. Pindah ke rumah baru. Jadi mungkin perbelanjaan lebih daripada tahun-tahun sebelum. Berganda lebihnya rasa. Berganda lebihnya. Jadi Okey, kalau ikutkan untuk belanjaan hari raya sebenarnya saya rasa tahun ni macam Farah juga. Sebenarnya untuk belanjaan raya kali ni tahun ni rasa macam kita save banyaklah sikitlah. Tapi kalau untuk perbelanjaan sebelum raya, maknanya pindah ke rumah baru sebenarnya banyak juga menggunakan bajet lah. Jadi saya boleh katakan tahun ni ya, beraya di rumah baru. Jadi bajet untuk ialah kita pindah rumah, kita tahulah macam mana kan. Jadi ada sedikit bajet yang dikeluarkan lah yang mungkin orang kata lebih sikit lah kan. Tapi walau bagaimanapun raya tetap raya jugalah kan. Kenalah raikan. Kena raikan kan. Takkanlah tak ada 1-2 helai baju raya. Kuih raya 7-8 jenis kan. Saja perangkap. Tapi cakap pasal baju nak tanya Farah. Farah tahun ni berapa helai baju raya? Saya ada 1 helai saja. Itu pun 1 helai daripada tahun lepas yang saya tak pakai. Jadi Asyik untuk sikit. saya jadi maknanya saya menganggap itu adalah baju barulah sebab tak pernah pakai kan. Tapi memang tiap-tiap tahun pun memang baju tu tak ada masalah sangatlah sebab saya pun tidak membeli baju-baju yang mahal sebab kita kan memang kalau kadang-kadang kan ada sponsor, kadang-kadang orang bagi kan. Jadi alhamdulillah lah. Untunglah sponsor. Lelaki pun lagi senang sebenarnya. Tapi itulah kita tak boleh nafikan. Kadang-kadang bila kita dalam usaha untuk jimat belanja, sebab kita fikir setahun sekali je, apalah salahnya. Nak pula bila ada anak-anak. Takkan kita tak meraikan. Dari segi soal perbelanjaan untuk anak-anak, adakah memang dihadkan bajetnya ataupun sebenarnya lebihkanlah sedikit untuk mereka? Kalau ikutkan saya tahun ni untuk anak-anak memang tiap-tiap tahun mesti ada bajet untuk anak-anak. Tapi mungkin tahun ni saya rasa memang ada sedikit kekurangan tak seperti tahun-tahun yang sebelum ni lah. Kalau tahun-tahun sebelum ni mungkin kita beli baju dalam 2-3 pasang kan. Tapi alhamdulillah tahun ni sempat saya belikan. Saya sempat juga belikan diorang bersama dengan isteri baju seorang sepasang. Saja. Tapi saya tak ada. Tahun ni saya tak ada sebab saya tengok Baju sponsor banyak. Sebab saya meniaga baju raya. Kan saya dah meniaga baju raya pada tahun-tahun sebelum ni. Jadi banyak lagi koleksi lagu-lagu cerita baju. Jadi baju raya tu ada banyak lagi koleksi-koleksi. Pilih je hari ni merah, hari ni biru. Banyak lagi. Jadi saya rasa tak memang bazir lah. Banyak lagi. Jadi sepakai baju yang saya ada, yang meniaga kan. Baju tu banyak lagi koleksi daripada. Itu lagi untung tu. Betul. Ya untunglah kita meniaga, dia sponsor. Siapa untung? Tak ada, Sama-sama untung sebenarnya. Saya pun baru tahun ni start meniaga juga. Jadi baru macam ni dah banyak. Jadi banyak stok dia. Macam saya kena fikir untuk yang orang nak beli yang kita kan. Tapi cuma tahun ni ialah kita tak dapat meniaga macam selalu itu saja sebenarnya. Faham? Tak apa, walau bagaimanapun saya percaya anda berdua kemeriahan raya tu tetap dirasai walaupun kabarnya mereka ni berbelanja secara orang kata berhemah. Ya, betul. Tapi mungkin ramai di luar sana yang dalam dilema sekarang ni. Macam mana kita nak selesaikan dilema mereka? Ya, untuk selesaikan dilema anda, kita akan bersama dengan Dr. Azizul Azli, pensyarah UiTM Sri Iskandar Perak dan melalui video call sekarang ni. Hello, selamat tengah hari doktor. Selamat tengah hari Rida, Sugita, apa khabar? Khabar Sihat, baik. alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Ya, doktor. Selamat Raya. Saya teruja bila Izzat kata tak ada baju raya. Wanita kata apa tu ada sehelai saja. Itulah tu boleh percaya ke? Walaupun rancangan ni wanita hari ini tetapi nampak pengorbanan lelaki tu. Kita akan nampak lelaki dia biasanya kuranglah bab baju raya. Ya, betul. Jadi doktor dengan Izzat sama geng lah kira?
Saya rasa semua lelaki-lelaki yang handsome sama. Dia akan utamakan keluarga dia dulu. Yang Izzat kata dia peruntukkan bila sebut anak lebih dia macam tu. Lelaki hero dia macam tu lah. Wow. Tapi jangan dilupa heroinnya juga ya doktor, sebab wanita dia akan kurangkan belanja di bahagian dapur, bahagian hiasan rumah, langsir semua tak ada ya. Itu juga satu pengorbanan. Betul, setuju. Okey. Baiklah doktor, kembali kepada topik kita pada hari ini. Lepas raya ada duit lagi ke? Walaupun tahun ni raya secara bersederhana kan, mungkin ramai dalam kalangan juga seperti yang Rina katakan mengalami dilema di mana ada bajet tetapi terlebih. Perbelanjaan mereka tu terlebih. Kata kuncinya terlebih, bukan sengaja terlebih. Jadi mungkin doktor boleh bantu mereka dengan memberikan orang kata pembukaan supaya hati mereka senanglah, supaya mereka rasa yang walaupun dah terlebih belanja, tak apa, kita ada penyelesaiannya. Soalan Sugita tu secantik baju dia tu. Baju raya. Ada benda yang saya nak kongsikan tentang raya ni ya. Kita nantikan. Yang namanya raya ni adalah satu perasaan yang sangat luar biasa. Kalau kita tengok pasal raya ni, saya sekarang kurang lebih ada 7 punca. Kenapa kita semua orang, bukan saya je, saya rasa semua orang alami benda ni. Kita pokai selepas raya. Nombor satu apa? Aura raya. Kita perasan tak? Raya ni dia ada aura dia tersendiri. Betul. Ada benda yang kita tak pernah beli pakai waktu raya lah kita sibuk nak try pakai. Dekat rumah selama ni kita ada kasut tinggi 4 inci je. Alamak. Waktu raya lah kita nak try yang 6 inci atau 8 inci. Waktu raya. Waktu raya dah kita tak pernah ada baju yang labuci banyak macam Rina pakai tu. Amboi. Dan lagi kita nak cuba. Rasa ataupun tidak? Okey. Dan kita rasa apa waktu raya ni? Kita rasa kita tak ada rasa bersalah langsung. Kita akan beli, ya Allah nak cantik juga macam tak. Macam tak kena. Sebab raya itu. Kalau kita perasan. Itu yang pertama. Yang kedua, perasan ataupun tidak, raya ni adalah reward diri. Okey. Kan? Okey. Kita dah bekerja setahun lah bekerja. Time tu lah waktu kita nak halalkan apa? Tukar handbag baru. Pada handbag dalam cantik lagi. Okey, kita akan tukar. Waktu ni lah kita nak reward diri. Kita nak beli baru dan sebagainya. So, maka raya ni kita jadikan sebagai reward diri. Maka kesan dia apa? Kesan dia kita of course hampir semua orang akan berbelanja lebih. Apa lagi? Yang ketiga, benda ni sangat kuat berlaku waktu raya. Apa? Pengiklanan semakin kuat. Perasan atau tidak? Ya. Waktu nak raya dulu, kita tak pernah kisah pun bab-bab iklan kat TV. Tetapi perasan tak, zaman kita dulu, zaman saya Izzat kan, zaman-zaman kita orang lah ya. Biru. Ada iklan yang kita sampai tunggu waktu raya. Perasan tidak? Padahal kita tak pernah kisah pun bab-bab iklan ni kan. Iklan raya ni bila akan ada? Maka kita selama ni kita kalau ada iklan, ya Allah marah sungguh dengan iklan. Tapi ada raya yang kita rasa macam seronoknya iklan ni kan. Maka kita tunggu dan kita boleh bayangkan hari ni bagaimana kesan dan pengaruh iklan ini. Okey, satu benda yang saya nak kongsi yang menjadikan kita lebih juga belanja. Saya tengok kita bersungguh-sungguh tu tengok okey. Hari ini disebut sebagai artificial intelligence. Apa yang Rina bercerita dengan Sugita di dalam pasar hari ini, katalah Rina cerita dia nak beli tudung, Rina kata dia nak beli tudung itik, tudung ayam katalah, contoh. Dah keluar belum tudung ayam tu ya. Dia tulis di pasar, percaya atau tidak, besok Facebook Rina akan keluar semua jenis tudung-tudung itu. Pernah tak begitu? Sebab WhatsApp ni adalah berkomunikasi. Facebook adalah education, entertainment di Instagram. Pemilik dia adalah orang yang sama. Kalau kita tengok ya. Dan artificial intelligence ni dia tahu apa saja benda yang kita sembang, dia akan keluarkan dalam bentuk iklan dan sebagainya, dan kita esok tu kita yang tak nak beli pun sempok lah kita akan berebut membeli. Kan? Dia akan jadi begitu. Jadi yang ke-6 saya nak berkongsi apa? Perasan atau tidak, bila raya ni kita cenderung apa? Kita cenderung nak tukar benda yang kadang-kadang ada dah kat rumah tapi kita cenderung nak tukar. Maka saya 2-3 hari sebelum raya saya bawa lah isteri saya yang kecil comel tu pergi ke pasar raya. Saya perasan ada satu benda. Apa? Rina, dia pegang bekas kuih. Ya? Di Kanada. Of course di Kanada tak ada bekas kuih kan. Tetapi orang Kanada, dia apa saja benda yang lebih daripada 6 bulan tidak dipakai, dia tak akan beli.
kita letak logik lah, takkan tak nak beli bekas raya kan, takkan nak sewa kan. Tapi dia punya hujah tu membuat saya rasa macam kagum lah dengan isteri saya. Bekas kuih raya ni tak matching dengan cushion rumah kita. Okey, itu saya kira antara mungkin kita melihat alasan dalam kalangan masyarakat kita bagaimana sebenarnya mereka ini berbelanja dan berjaya mempengaruhi suami untuk berbelanja lebih ketika di musim perayaan. Sekejap lagi kami nak berbalik dengan doktor untuk kita cari penyelesaiannya. Apa tips sebenarnya yang kita boleh berikan kepada penonton kalau dah terlepas ni? Maklumlah sekarang ni mungkin duit tu orang kata dah nyawa-nyawa ikan. Adakah wajar untuk kita keluarkan simpanan dan duit kecemasan? Sekejap lagi doktor jawabkan ya. InsyaAllah. Okey, baik. Kita akan bersama dengan doktor sekejap lagi. Tapi sebelum itu kita nak tahu apa kata orang di luar sana lepas raya ada duit lagi tak? Silakan. Belanja tidak mengikut kemampuan, saya rasa. Mungkin juga perancangan tak betul ataupun mereka terlalu boros. Apabila sesuatu kehendak didahulukan daripada keperluan, sedangkan keperluan haruslah diutamakan. Sebab bila hari raya, rasa semua nak beli baru dan lagipun banyak sale raya. Perancangan kita yang tak berapa tepat. Apa yang kita rancang dan apa yang kita lakukan tak sama. Bajet kita akan terlebih guna lah. Excited nak shopping, dah lama tak shopping. So, bila ada duit tu, orang kata nak berjimat tu memang susah lah. Tambah lagi kalau ada anak. Perlu buat senarai dan bajet, tapi yang paling penting, masa pergi shopping, kena tengok pada list itu sahaja dan jangan tengok benda lain walaupun offer yang menarik. Keperluan kita dahulukan dulu, kita utamakan dan buat perbelanjaan yang berhemah. Saya sentiasa pastikan kira bajet betul-betul. Mesti beli ikut keperluan bukan kehendak. Contohnya saya beli baju yang mampu milik. Saya akan guna duit bulanan hanya 30% saja. Beli mana yang perlu. Contoh macam kuih raya, air minuman segera untuk berjimat lah. Supaya lepas raya akan ada duit simpanan. Baiklah, itu pandangan penonton-penonton kita di luar sana bagaimana mereka berbelanja dan pastinya kita melihat satu senario yang berbelanja secara berhemah. Ya, betul. Sukar kadang-kadang nak percaya. Seperti tetamu kita lah di studio sekarang. Pun sukar nak percaya. Okey, jadi nak tanya Farah. Biasanya Farah, situasi yang membuatkan orang mengalami dilema adalah antara barang yang diperlukan dan barang yang mereka hendak beli. Keperluan dan kehendak. Buat Farah sendiri, bagaimana Farah mengawal nafsu tu untuk membeli barang yang tak diperlukan sebenarnya? Satu, saya tengok pada bajet dan saya rasa perlu ataupun tak. Kalau kita dah ada kan kat rumah tu macam langsir tu, kita baru tukar tahun lepas. Sebab apa nak tukar lagi tahun ni? Basuh-basuh dia akan jadi cantik pula kan. Dan saya rasa saya beruntung sebabnya kos tu daripada dulu dapat dikurangkan sebabnya ibu saya boleh menjahit baju juga. Jadi kuih raya saya pun kadang saya balik, saya boleh jugalah buat kuih raya yang simple-simple juga kan. Jadi saya top up je yang saya rasa macam susah nak buat macam sedap tu, saya top up je. Jadi saya rasa penjimatan tu dapat dikurangkan dan saya rasa setakat ni saya punya perbelanjaan tu tak pernah over lah, tak pernah lebih lah. Kira alhamdulillah lah. Dan saya memang kagum ya bila melihat orang yang boleh mengawal nafsunya. Sebab kadang-kadang betul lah kita akan gunakan tagline setahun sekali. Jadi tak salah. Bak kata doktor tadi, kita nak reward diri kita. Tak apalah, tak pernah rasa pakai kasut 6 inci. Beli kasut 6 inci. Tahun ni berapa inci? Macam 6 inci tu. Ni kasut lama ya. Tapi Izzat, apa yang disentuh oleh doktor sebentar tadi, suami ni kadang-kadang tewas juga dengan isterinya. Sebab isteri ni biasalah dah menguruskan rumah tangga, pasti nak yang cantik, apatah lagi rumah yang baru. Ya, faham. Jadi, adakah
pernah ataupun Izzat rasa tak apalah setahun sekali kita layankan je lah permintaan isteri? Inilah sebenarnya kalau dikatakan memang dari dulu tradisi kita berhari raya memang kita nak sesuatu yang baru kan, kita nak reward diri kita macam doktor cakap tadi, dan mungkin tahun ni kita ada sedikit kekurangan lah sebab kita dalam proses PKP kan. Jadi nampak tahun ni saya nampak walaupun proses PKP masih ada juga nafsu untuk berbelanja tu tetap ada sebab raya tetap raya. Walaupun kita tahu kita beraya tak boleh macam ni, tak boleh ke sana sini, tapi tetap juga nak buat nak berbelanja untuk hari raya sebab inilah tradisi kita dari dulu. Jadi tak salah lah. Tak salah bagi saya. Jadi bagi saya memang saya tak kisah. Sebab saya rasa macam isteri saya berbincang dengan dia sebab selalunya perbelanjaan pun banyak diuruskan oleh dia juga. Dia juga pandai menguruskan bajet untuk kami sekeluarga kan. Jadi kadang-kadang dia pun terlebih juga rasa macam kan. Tapi tak apalah untuk dia, saya rasa tak apa untuk sekali-sekala dia nak reward diri dia dan untuk kepuasan dia. Memandangkan tambah-tambah macam kami pindah rumah baru, banyak benda yang kami kena beli. Boleh kata satu rumah tu baru? Satu rumah. Boleh kata memang satu rumah. Daripada ke TV sampai ke sabun pun baru lah. Tak ambil sabun pada rumah lama lah. Walaupun sabun tu banyak lagi. Tapi saya memang betul-betul raya ni. Sampai sabun ni baru. Betul-betul saya rasa memang raya itu meriah untuk diri saya sebab rumah baru dan hari raya pertama semua keluarga yang duduk di KL berkumpul di rumah saya. Sebab mana rumah Izzat, rumah baru. Kita pergi rumah Izzat lah. Bawa rumah baru tu sedap. Jadi walaupun kita datang tapi alhamdulillah lah kita tak lebih daripada 20 orang tapi kita cukuplah satu keluarga yang mana ada di KL dapat memang ada ya di rumah saya. Tapi saya pasti Izzat sudah mempunyai bajet untuk rumah tu satu, bajet untuk raya tu. Yalah, bajet memang dah lama. Bagi Farah sendiri, Farah, biasanya selepas raya lah kan, Farah ada bajet baru ataupun Farah go on je dengan bajet seperti bulan-bulan yang sebelum ini? Sama je sebenarnya. Sama je sebenarnya. Cumanya macam tahun ni dia mungkin sebab kita macam nak pergi pasar raya ke, nak pergi jalan Tukar Beramal kan memang tak ada kan. Cumanya yang menjadi bernapsu dan jahat tu di online sebenarnya sebab banyak pula sale. Itulah sebenarnya. Ingat dia boleh dia macam tak ada. Tak adalah alhamdulillah tak berjalan. Online rupanya yang Tapi nak tanya, Izzat pernah ataupun tidak kerana nak meraihkan raya yang setahun sekali ini dan pernah satu ketika terguna duit simpanan, terguna duit kecemasan? Saya rasa saya pernah mengalami juga masa dulu zaman bujang-bujang dululah. Kita sebab kita nak berhari raya, kadang-kadang kita dah over budget kan. Mungkin kita dah melebihi apa yang kita ada kan. Tapi kita nak juga berhari raya sebab kita tengok semua orang macam ni kan. Kita seronok. Tapi yalah kita lepas tu bila lepas raya dia macam jadi macam termenung sikitlah. Macam mana nak cover balik kan. Macam sekarang ni pun saya pun fikirkan juga macam mana nak cover balik untuk kita dah keluarkan belanja untuk raya ni sebab kita tahu sekarang dalam proses sekarang ni macam kami ni nak cari rezeki sekarang ni macam agak terhad sikit. Tapi walau bagaimanapun kami bersyukurlah alhamdulillah masih lagi dapat. Ada juga peluang, ada juga rezeki tu masih ada lah walaupun kita harus merancang dengan bijak lah sebenarnya. Okey, dan kami kembali bersama dengan Dr. Azizul di talian untuk cari penyelesaian lah sekarang ni. Nak tanya tips daripada doktor. Kalau dah tak ada duit, boleh tak kita guna duit simpanan? Adakah doktor bersama kita sekarang ini? Hello doktor. Okey, saya beri pandangan tentang penggunaan duit kita ya. Boleh tinggal. Teruskan doktor. Okey. Ada persoalan tadi Izzat cerita, Farah pun cerita, Izzat cerita dia risau belanja. Saya nak sentuh sedikit saja tadi. Nombor satu, ada orang kata suami akhirnya tewas dengan berbelanja mengikut keperluan isteri. Saya rasa mungkin istilah tewas tidak begitu adil untuk kita gunakan. Kenapa tu doktor? Kenapa? Kita mungkin boleh gunakan perkataan reward kepada isteri. Kenapa? Kita kena ingat sebelum hari raya, perasan ataupun tidak, 30 hari sebelum raya kita berpuasa. Siapa yang mengejutkan sahur kita setiap pagi? Perasan ataupun tidak? So, kita jadikan raya itu juga sebagai reward kepada dia. Jangan risau. Jangan rasa bersalah, Izzat. Jangan rasa... Betul. Sebab saya percaya dia yakin 30 hari lepas isteri kita dah menyumbang sangat luar biasa. Patul sahur dan sebagainya. So kita spend, kita reward. Lepas tu kita pandai-pandai lah kita menoreh getah ke cari. Betul. Nombor satu, apa kita kena buat? Nombor satu, kalau kita dah start habis simpanan, kita terpakai keluar daripada bajet dan sebagainya, saya rasa bersyukur. Kali ni kita ada si corona. So ramai orang dapat jimat, macam Farah cerita tadi, kita baju raya pun ada satu. Kalau tidak biasa, Farah biasanya ada 16 baju raya. Wow. 30 satu hari. 30 sebulan.
Okey, alhamdulillah kali ini kita semua dapat mengawal. Saya rasa saya pun semalam buat survey. Daripada survey yang saya buat itu, Kita nak sambung sekejap lagi bagaimana agaknya survey yang dijalankan oleh doktor berkenaan dengan topik kita ini. Inilah yang kita katakan situasi. Mungkin kita melihat bahawa perayaan ini yang sebenarnya perlu kita raikan, sebab tu kita pejam mata, Sugi. Tak apalah, lebihkan belanja dan sebagainya. Tapi kalau Farah sendiri kan, adakah Farah rasa dalam situasi begini walaupun kita dalam tempoh PKP, tapi kalau nak berbelanja sedikit terlebih tak salah? Tak salah. Raya kan setahun sekali ya, Bang. Betul, Tak salah. Tapi ikut pada kita lah, ikut pada kita. Kalau kita rasa macam kita boleh cover nanti selepas raya, teruskan. Itu kata Farah. Kita nak dengar balik bersama doktor. Hello, doktor. hello, minta maaf terputus ya. Okey, tak apa. Silakan. Teruskan, doktor. Okey. Saya buat survey juga semalam tentang perbelanjaan. Alhamdulillah daripada survey board yang saya buat ada 2,705 responden mengatakan masih ada simpanan. Tetapi macam Sugita kata tadi, okey, apa yang kita akan buat bila kita tidak ada simpanan? Nombor satu, kita dah terlebih belanja. Nombor satu, kita boleh manfaatkan dana kecemasan yang kita ada. Selalu tekan benda ni, makna dia kalau gaji kita 2,000, kita kena ada paling minimum 3 bulan gaji ataupun 6 bulan gaji sebenarnya. Maknanya kata gaji kita 2,000 kali dengan 6, kita at least kita kena ada 12,000 lah simpanan untuk kecemasan. So waktu ini kalau kita terpakai dan sebagainya, so kita kena manfaatkan, kita akan gunakan itu. Nombor dua, sen ataupun tidak, kita semua orang ada kad kredit. Hati-hati dengan kad kredit. Kad kredit ni macam pisau kita sebut ya. Ada orang boleh potong makanan dengan cantik, belah, buat bunga dan sebagainya dengan pisau. Ada orang pisau tu boleh tertorih diri dia. So hati-hati. So saya nak pesan tip untuk kad kredit ni buat apa? Manfaatkan kad kredit untuk beli makanan keperluan sahaja. Saya pesan, kita ingat pesan Perdana Menteri. Perdana Menteri kata apa? Pastikan setiap hari ada makanan terhidang di atas meja. Jangan manfaatkan kad kredit tu untuk beli sanggul baru, bulu mata baru, kasut nak minci. Kenapa attack wanita jadi doktor? Lepas tu teruskan. Saya nak berkongsi sedikit benda kalau kita tak boleh kawal juga. Saya selalu pesan begini dalam tulisan saya, dalam buku saya selalu pesan begini. Kalau lelaki, saya lelaki, Izzat lelaki dan sebagainya, kadang-kadang kita orang tak boleh kawal duit dengan baik. Saya selalu pesan, nanti isteri kita jadi governor bank. Dalam keluarga kita. Manfaatkan itu. Sebab orang perempuan ni dia sangat detail, dia sangat terperinci. Jadi perbelanjaan dan sebagainya. So kita buat sampul, bagi isteri kita jaga dan sebagainya. Dan paling penting dalam keadaan sekarang, yang kita nak berkongsi adalah barang keperluan dapur. Maksud dia apa? Dengan saki-baki duit yang ada tu, keutamaan kita adalah barang dapur kita tu mesti sentiasa ada, sentiasa penuh, dan kita boleh manfaatkan untuk keluarga kita. So kita kena manfaatkan apa? Walaupun di luar sana ada wabak yang berleluasa, tetapi ada yang paling besar kepada kita adalah wabak kewangan. Kita tak pandai menguruskan duit. Kita nak kahwin, kita boleh pergi kursus kahwin kan? Tetapi ada orang kahwin tak lama pun, walaupun dah pergi kursus kahwin, tapi kita habis belajar, kita tak pernah pun pergi kursus kewangan ataupun beli buku kewangan pun. Padahal kita nak guna duit tu sampai kita pencen nanti, tapi kita tak pernah belajar. So, sebab itulah saya selalu pesan, kefahaman kewangan, kesedaran kewangan ni sangat-sangat penting. Macam kita cerita tadi apa? Dia kata antara barang keperluan dengan kehendak tu, dia ada garis yang sangat halus untuk kita bezakan. Kita kan tudung hitam dah ada, tetapi tudung hitam yang kurang bidang 16 tak ada. Jadi maka kita pun akan belilah tudung hitam kita ada 16 hitam yang kita ada. Baiklah doktor. Terima kasih banyak-banyak yang dikongsikan oleh doktor. Maksudnya tidak perlu panik kalau kekurangan wang selepas raya. Betul. Tapi kita cari jalan penyelesaian untuk orang kata roll lah selepas ini. Baik. Terima kasih banyak-banyak doktor. Hari raya semua jaga diri baik-baik. Izzat jangan nakal-nakal. Suami yang Baik, Assalamualaikum doktor. Itu dia tadi. Satu tips yang saya kira memang sangat berguna lah. Bukan saja untuk kita di studio tapi juga penonton di Wanita Hari ini. Tadi kita dah tahu Farah memang setujulah kalau sekali-sekala je terlebih. Izzat pun mungkin saya kira tak apalah. Yelah, tak ada. InsyaAllah. Boleh untuk reward diri insyaAllah. Kita nak kongsikan ni. Sedikit mengenai lagu terbaru anda, Dah Raya. Yang cukup ceria, cukup rancak. Mungkin Farah boleh kongsikan bagaimana wujudnya kolaborasi itu? Okey, wujud sebenarnya daripada Abang Izzat sebab
sebab dia yang memilih saya untuk menjadi pasangan dalam lagu Dah Raya. Dan saya rasa lagu ni pun sangat bersesuaian dengan apa yang berlaku dalam dunia dalam keadaan kita sekarang. Kita tahu ni. Lepas tu kan tutap tiba-tiba dah raya ya. Kita dah berkurung lama-lama dekat rumah tiba-tiba dah raya kan. Jadi lagu ni saya rasa yalah memang lagu dia memang easy listening. Kalau hari raya kita suka lagu-lagu yang kita dengar meriah, gembira. Ni lagu ni dia ada sedih pun ada sikit. Tapi yang pastinya liriknya bersesuaian untuk raya yang lagu ceritanya daripada seorang Wan Syam. Yes. Dan juga lagu ni yang special sebab dia menggunakan bahasa daripada Johor Riau. Maknanya bahasa tu yang mudah kita fahami, yang sekarang kita suka pakai easy listening. Kalau bercerita saja mungkin orang kata tak sampai. Sekejap lagi kita nak dengarkan, boleh ya secara live? Okey, baiklah. Kita harapkan perkongsian kita untuk topik ini memang mendapat manfaatnya untuk semua. Ya, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terima kasih kerana kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Kami nak wawarkan sesuatu yang istimewa. Ini khusus untuk anda yang mempunyai anak. Dan ibu bapa di Malaysia sentiasa berusaha untuk mencari jalan bagi memberikan yang sebaik mungkin kepada anak-anak mereka agar menjadi individu yang pintar dan serba boleh. Dan di sepanjang awal tahun perkembangan kanak-kanak, nutrisi yang baik serta usaha memastikan penyerapan optimum nutrien yang diperlukan untuk kanak-kanak adalah sangat penting untuk menyokong perkembangan kognitif mereka secara keseluruhan bagi membolehkan mereka mencapai potensi penuh mereka. Inilah yang kita katakan, setiap ibu mahukan yang terbaik untuk anak-anak mereka, di mana adalah penting sebenarnya dia ini untuk pembelajaran anak-anak. Jadi ibu bapa pasti akan pilih apa saja yang terbaik untuk anak-anak mereka. Ya, betul Rina. Dan saya kira ramai dalam kalangan ibu bapa sentiasa mencari yang terbaik. Mereka juga ingin memastikan kanak-kanak mereka menyukai apa yang diberikan oleh ibu bapa mereka. Bila disentuh tentang pembelajaran, ibu bapa juga bukan saja perlu memberikan pemakanan yang terbaik, tapi kebersamaan bersama dengan anak-anak, waktu untuk dengan anak-anak itu adalah sangat penting sebab ia membantu proses pembelajaran apatah lagi bila ada produk yang hebat seperti Similac. Ya, dan seperti yang kami kongsikan tadi, Similac ini membantu menyokong perkembangan kognitif anak-anak secara keseluruhan. Itu yang amat penting sebenarnya. Dan sebenarnya kita di Wanita Hari Ini nak membawakan satu VT untuk anda penonton Wanita Hari Ini tontonkan, iaitu dari e-launch Similac IntelliPro pada 22 Mei lalu bersama dengan pengacara Fiza Frizi, pengarah perubatan Abbott Nutrition dan duta Similac IntelliPro iaitu Amira Rosli. Jadi jom kita saksikan VT ini. Silakan. Fiza sekarang ini ingin kongsikan serba sedikit tentang produk terbaru dari Abbott iaitu Similac IntelliPro. Susu rumusan kanak-kanak yang terbaru dalam rangkaian jenama Similac. Ia juga mengandungi antara minyak sayuran yang cukup unik, adunan mempunyai minyak bunga matahari, kaya dengan asid olik, ada juga minyak kacang soya dan juga minyak kelapa untuk penyerapan nutrien optimum seperti DHA+. 7 nutrien penting untuk menyokong perkembangan kognitif kanak-kanak. Ini adalah demi membesarkan individu pintar dan serba boleh yang bersedia untuk menghadapi cabaran dunia dan persekitaran mereka. Nutrien yang terdapat di dalam Similac IntelliPro yang terkandung dalamnya DHA dan juga 7 nutrien penting iaitu ARA, kolina, vitamin B12, asid folik, zat besi, zinc, zinc dan juga taurina yang membantu perkembangan otak kanak-kanak. Dengan adanya cuma DHA ini, kalau tahapnya tinggi tanpa ia boleh diserap, dia tidak akan memberi manfaat kepada anak-anak kita. Oleh itu, adunan minyak sayuran yang unik yang terdapat dalam Similac IntelliPro ni membantu penyerapan terutamanya DHA dan anak-anak dapat memanfaatkan nutrien yang didapati daripada susu ini dan digunakan untuk perkembangan kognitif, dan seterusnya ia juga membantu dalam penyerapan
kalsium dan juga kembangan tulang dan anak seterusnya. Ingin saya maklumkan kepada anda bahawa produk terbaru daripada jenama Abbott, Similac IntelliPro telah pun boleh didapati di rangkaian pasaraya besar dan kedai ubat Cina di seluruh negara. Anda juga boleh mendapatkan produk hebat ni melalui Lazada dan juga Shopee. Cari dia cukup mudah, cari saja melalui www.lazada.com.my ataupun www.shopee.com.my. Andai kata kalau anda ingin mendapatkan sampel ataupun mencuba produk Similac IntelliPro, caranya adalah pergi sahaja ke abbottnutrition.com.my/product/Similac IntelliPro ataupun skankan saja QR kod anda. Senang kan? Kita sebagai mak-mak ni, kalau boleh kita nak cuba dulu sebelum kita bagi dekat anak tersayang. Saya daripada pihak produksi dan juga daripada tim Abbott Nutrition juga untuk Similac IntelliPro, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekali lagi, jaga jarak anda, selalu pakai sanitizer, pakai penutup muka anda kata anda tidak sihat. Jadi, Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye. Cik Adik mahu ke mana? Pakai kebaya berseri warna. Bolehkah abang nak ikut sama? Jangan ke sana pergi beraya. Wahai cik abang, jangan menggoda. Ini kan masa hari bahagia. Walaupun kita tak jalan sama, berhari raya tetap gembira. Dah raya, kita dah raya, marilah kita meraihkannya. Yang tua juga yang muda, berbahagia tiada sengketa. Dah raya, oh kuih raya dan duit raya, semua dah sedia. Marilah kita semua bersama-sama berhari raya. Aduhai, sayunya rasa di hati, terkenang yang dah pergi, tiada lagi di sisi. Salah abang berduka. Hari ini hari raya untuk semua gembira. Dah raya, kita dah raya, marilah kita meraihkannya. Yang tua juga yang muda, berbahagia tiada sengketa. Dah raya, oh kuih raya dan duit raya, semua dah sedia. Marilah kita semua bersama-sama berhari raya. Ewa, selamat hari raya. Dah raya, kita dah raya, marilah kita meraihkannya. Yang tua juga yang muda, berbahagia tiada sengketa. Dah raya, oh kuih raya dan duit raya, semua dah sedia. Marilah kita semua bersama-sama berhari raya. Marilah kita semua bersama-sama berhari raya. Oh, 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 kita dah raya. Wanita hari ini.
Okey, kembali bersama kami dan terima kasih kerana setia bersama kami sepanjang 1 jam ini dan kita dah pun sampai ke penghujung siaran hari ini, ya Rina? Dan harapan kami semoga perbincangan kita berkenaan dengan lepas raya dah ada duit ke memberi manfaat bukan sahaja untuk kami tetapi juga untuk anda penonton setia wanita hari ini. Tak apalah kalau kita dah orang kata terlanjur berbelanja dan kita dah mula rasa menyesal, tapi nak buat macam mana, guna duit kecemasan ataupun duit simpanan, tapi selepas itu fikir bagaimana nak tampung balik ataupun tambah balik duit simpanan tersebut. Ya, betul tu. Yang penting tahun depan kita jangan ulang kesilapan yang sama. Saya berjanji. Begitu pula. Okey, baik. Esok kita akan kembali lagi rasanya Sugi dan Fatin. Ya, betul. Dengan topiknya ubat gelisah jiwa. Kita nak bincangkan daripada dua sudut perspektif. Ya, iaitu agama dan juga dari sudut kesihatan. Jadi jangan lupa saksikan WHI esok bersama saya dan juga Fatin. Dan kami mengharapkan agar hari raya anda terus ceria walaupun situasinya berbeza. Kita raikan dalam keadaan sederhana dan pastinya juga bagi mereka yang sampai hari ini tak dapat balik kampung lagi, jangan sedih-sedih. Kita doa yang baik-baik saja. Mudah-mudahan ada rezeki untuk kita jalani kehidupan seperti biasa. Saya suka positivity itu, Rina. Kekal positif ya. Pasti. Okey, apa pun jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa, ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Nikmati kawan kenal memasak malam ke pagi. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu.